Namun tuan-tuan sekalian, bukan senang nak melahirkan orang Melayu berniaga. Orang Melayu ni dia berniaga hangat-hangat tai ayam. Payah. Bulan puasa kuat berniaga. Masuk Syawal tak berniaga dah. 4 hari dah cari roti canai, tak jumpa je, tak daya dah. Mana dia lah kedai. Tom Yam pun tak ada, payah sungguh lah. Ada roti canai mamak, tu adanya. Orang kita payah. Dia kuat beraya dia. Raya lama, payah. Baik tu dulu orang buat analogi. Cina, orang putih, Melayu. Orang putih kalau duduk sorang dia buat apa? Orang putih kalau duduk sorang dia membaca. Tu perangai orang putih. Kalau berdua dia mengembara. Dia gohek basikal sampai Kuala Terengganu, sampai ke Penarik, dia kuat mengembara. Tapi orang putih kalau bertiga apa dia buat? Kalau dia bertiga dia jajah negara orang. Tu perangai orang putih. Cina lain. Cina kalau sorang dia kipah. Cina dia cepat panah. Baik tu anak-anak Cina pergi sekolah bawa air masak, botol dia besar meja ni, besar. Dia kuat minum air masak. Anak kita bawa melo pergi sekolah kecil-kecil je mana lah. Bawa air melo, pergi sekolah. Cina dia cepat panah. Lepas tu Amoy pakai skirt pendek. Toke-toke pakai seluar pendek ya, pergi bank. Oh dia pergi bank pakai seluar pendek ya. Pergi masuk duit sehari RM15,000. Orang kita pakai bus jaket, ingat gimana? Ambil berim pakai bus jaket. Cina kalau berdua, apa dia buat? Kalau berdua dia berjudi. Cina kuat judi. Tapi judi bagi dia tak salah. Sebab bagi dia judi ni nak bagi semangat. Kita pun kalau main bola atau main badminton, ada betting, baru semangat. Kalau main golf, selubang RM10, akan dia ada semangat nak main. Jadi bagi dia, judi ni jadi semangat. Sekarang ni Karo Highway, LPT, jeng, kereta banyak. Tepi-tepi jalan ni banyak Cina jual durian. Musang King. Saya kadang-kadang bila dah jeng berhenti lah. Tanya ke Cina-Cina tu. Kata, Toke, you berniaga sini hari-hari ada orang beli kah? Tak ada lah, mana ada orang ini jam-jam, tak ada orang berhenti lah. Apa saya you berniaga? Tak, kita syok saja berniaga mah. Kita pagi sampai petang kita berniaga. Rupanya dia bukan berniaga sangat pokok ni. Dia main judi. Dia main judi macam mana? Hak seberang sini jual durian seberang sini. Hak seberang belah sana jual durian juga. Dia sama dia main betting. Dia betting. Dia betting apa? Betting pelik nombor kereta. Lepas ni pelik apa? 786. Berapa? 10 ya. Beres. Tunggu lah 786. Dia dah seputih. Dapat RM10. Jadi dia ralik sampai petang. Dia boleh main betting. Bayangkanlah. Jadi Cina kalau berdua, dia berjudi. Kalau bertiga apa dia buat? Cina kalau bertiga, dia berniaga. Orang Cina kuat berniaga tuan-tuan. Tak ada orang boleh lawan. Cina kuat berniaga. Saya tahu Cina sebab anak saya semua sekolah Cina. PIBG saya Cina. Jadi hari-hari berkawan dengan Cina. Dia orang memang otak dia berniaga. Punyalah Cina ni kuat berniaga. Dia berniaga berketurunan-keturunan. Hak tuan-tuan tak nampak dia berniaga tu, daripada zaman tok kiri dia, moyang dia berniaga. Macam kita orang Melayu berniaga, tapi bukan keturunan, bukan darah daging. Mungkin tuan-tuan berniaga, tapi ayah pencen JKA. Mana bukan orang berniaga. Ataupun ayah kita orang berniaga, bukan kedai roti canai. Anak kerja cikgu, dia tak nurun. Cina tak, dia nurun. Ada satu toke Cina saya kenal di Kuantan. Dia buka kedai tinted kereta. Budak-budak muda nak tinted kereta. Ramai Cina kerja kedai dia. Budak-budak muda Cina. Dia pun cerita pada saya. You tahu kah? Ini budak-budak kerja. Ini semua anak toke tau. Semua anak toke. Anak toke kedai motor. Anak toke kedai spare part. Cina punya cara. Dia anak-anak dia bila dah besar, dia akan hantar anak dia pergi kerja rumah kawan dia atau kedai kawan dia. Katalah kawan dia buka kedai tinted, dia pun hantar kedai. Jadi dia akan pesan, "Mu tolong tengok anak aku, ajar dia cara niaga. Ajar dia cara beli barang, stok macam-macam. Ilmu-ilmu nipu-nipu tu ajar agak sikit pada dia. Sampai mu rasa dia dah okey, serah kepada aku." Beres. Dia pun jagalah.
Dia suruh lah, ni buat kerja. Katalah dah 2 tahun dia tengok budak ni dah pandai. Nipu pun pandai, semua bagus. Mana tipu customer tu mustahak sekali, tu ilmu paling tinggi sekali. Jadi dia kata, okey lah, pakcik tengok kamu ni dah bagus. Baliklah semula ke kedai ayah kamu. Kabur ke ayah kamu dah boleh niaga. Dan ni nah, hadiah pakcik bagi 5,000, mulakan bisnes. Cina punya style. Dia pun balik ke kedai ayah dia. Ayah, kita luluh dah. Pakcik tu beritahu 2 tahun dah luluh, boleh niaga dah, pandai nipu dah. Molek lah. Ni ayah bagi pulak 10,000, buat modal niaga. Dia niaga lah. Ini cara Cina. Kita nak lawan, tak boleh lawan tuan-tuan, payah. Jadi Cina kalau bertiga, dia niaga. Dia duduk kampung Melayu, dia niaga. Dia peduli apa, dia niaga ya. Dia niaga ya. Dia jiwa niaga. Tapi Melayu, apa jadi? Melayu kalau seorang, dia buat apa? Melayu kalau seorang, dia tidur. Tengah ceramah, tidur. Tidur. Dia suka tidur. Kalau berdua, dia mengumpat, membawang. Oh, ni tak betul. Dah siapa betul? Aku. Dia seorang betul. Kalau tak betul aku. Tapi kalau 3, apa dia buat? Asal 3, dia kenduri. Dia tak boleh ramai. Asal ramai kenduri. Oh, ni masalah. Sebab itu, walaupun saya sebut di awal tadi, meniaga ni bagus, tapi tak semua orang pandai meniaga. Kata orang tua-tua, terang bulan menggali ubi, ubi digali lagi muda. Kalau tuan tak tahan rugi, jangan mencuba dari mula. Apa bunga tidak bertangkai, itu bernama bunga rampai. Kalau tak pandai ilmu berkedai, modal habis, untung tak sampai. Batang kepaya dibuat tongkat, salah pegang jatuh terlipat. Kalau meniaga tak tengok tempat, modal habis, untung tak dapat. Pusing gasing tangan kidal, tali pendek putus jengkal. Kalau untung bercampur modal, itu tanda meniaga tak kekal. Ini masalah. Jadi bagaimana kita nak selesaikan? Begini. Benda ni boleh selesai kalau kita kerja beramai-ramai. Sebab itu bagi pihak masjid, saya ingin mengajak seluruh muslimin muslimat, jom kita bantu masjid. Bila kita buat kerja beramai-ramai, benda hak tak reti jadi reti. Orang tua-tua dah ajar kita hidup sekampung, yang buta mengembus lesung, yang pekak bakar meriam, yang bisu simpan rahsia, yang tempang jaga tongkat, yang kurus jaga lauk, yang gemuk imbang perahu, yang cerdik ajak berunding, yang rendah menyusuk kalung, yang tinggi menjulang rabung. Adat hidup jadi manusia, pahit manis sama dicicah. Adat hidup berkaum bangsa, sakit senang sama dirasa. Jaga menjaga tiada lengah, bagi magi dalam susah. Sama ke tepi, sama ke tengah, sama merugi, sama melaba, sama tinggi, sama rendahnya. Adat kita hidup sekampung, sakit senang sama ditampung, laba rugi sama dihitung, beban dan hutang sama ditanggung. Jadi kita boleh berjaya kalau kita bekerjasama. Sebab itulah sekarang kita syukur kita ada satu sistem namanya koperasi. Jadi koperasi ni dia daripada bahasa Inggeris cooperation. Apa makna cooperation? Co tu maknanya bersama-sama. Operation tu maknanya bekerja. Jadi bila kita buat koperasi, kita semua sama-sama bekerja. Bila kita buat koperasi, kita semua sama-sama meniaga. Bukan jawatankuasa saja, kita sama-sama. Bila buat kerja sama-sama ni gak, cepatlah kayanya. Banyak idea, banyak reti. Sebab itu kita merasa duka cita apabila banyak masjid sekarang ini tak dapat nak membantu orang susah. Berapa ramai jemaah kita yang duduk di bawah paras kemiskinan. Berapa ramai jemaah yang duduk sekeliling masjid yang masih duduk dalam perangkap BIM 40. Berapa ramai? Baik itu saya kalau tahu mana-mana qaryah
Anak Korea dia sampai gantung bendera putih depan rumah. Yang pertama kita cari masjid. Bapa anak Korea mu boleh gantung bendera putih depan rumah? Mana duit masjid? Mana duit masjid? Masjid ada duit. Tapi mereka beri alasan, Allah Ustaz, PKP duit celah mana? Orang Jumaat tak mari masjid, kita tak ada duit. Ini takkan berlaku kalau kita ada koperasi. Koperasi ni insya-Allah barang runcit orang beli sokmo. Dulu masjid dia buat gobok rezeki. Gobok rezeki ni bagi hadiah ke orang, free. Saya tidaklah bersetuju sangat. Sebab kita tak ada masalah menolong orang. Kita tak ada masalah. Buka satu gobok, letaklah beras, tepung, gula, segala mak nenek barang letak. Tapi percayalah tuan-tuan, hak mari ambil muka tula. Hak mari ambil muka tula. Minyak masak orang hak sama. Beras orang hak sama. Hak kita nak marah, dia mari ambil pakai kereta highlight. Siap pakai river lagi. Rupa nak nega goreng pisang, ambil minyak masjid. Kita nak marah bukan barang kita, orang sedekah. Tapi hati ni terbuku. Pah dia. Tapi kalau tuan-tuan buat sistem koperasi, kita puas hati. Sebab orang beli duit balik pada masjid. Masjid pula duit boleh tolong pula orang susah. Dia jadi simbiosis. Maka hadirin hadirat sekalian, mari kita tanya, adakah orang B40 kita boleh bantu? Boleh, kalau kita ada koperasi. Sekarang ni boleh tak kita meningkatkan peluang pekerjaan pada budak-budak kampung? Payah sebab kita tak ada dana. Tapi kalau kita ada koperasi, budak-budak boleh mari kerja. Kita buka kedai runcit, dia boleh mari kerja kedai runcit. Kita buka cuci kereta kawash, dia boleh kerja kedai kawash kita. Kita buka tempat sembelih ayam, ayam halal, cap masjid. Orang ada nak pakai pekerja, ada pekerja. Sebab itu buatlah koperasi. Satu kampung dapat nikmat. Mari juga kita tanya, mampukah kita mengisi dan memperkasa golongan belia dan wanita di kampung kita? Kalau tak ada koperasi, payah. Kalau ada koperasi, kita buat produk krepek goreng misalnya, krepek pisang, moci-moci tukang goreng krepek, dapat pendapatan, bisnes. Baik itu, ayo muslimin muslimat, jom kita bergabung. Kita kena bergabung. Kalau kita bergabung, insya-Allah giliran masjid pula mencipta kejayaan. Saya sangat yakin masjid kalau dia buat koperasi, buat niaga, insya-Allah Allah bagi barakah. Tapi yalah, bukan senang. Ada satu data yang saya ambil daripada SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Setakat pertengahan tahun lepas, kita ada 462 buah koperasi qaryah masjid dengan keanggotaan sebanyak 38,620 individu dengan share ataupun yuran sebanyak 11.74 juta. Aset kita ada 29.14 juta dan perolehan setakat Disember tahun lepas sebanyak 15.39 juta. Namun jumlah ini masih lagi rendah sebab masjid di negara kita ada 6,505 buah masjid, surau ada 18,252 surau. Sepatutnya lebih banyak lagi. Jadi malam ini kita nak mengajak muslimin muslimat, jom kita ajak seluruh keluarga kita sertai koperasi masjid. Saya percaya kalau masjid kita ini ada koperasi, kita akan wujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk golongan asnaf, ibu tunggal dan orang yang kurang bernasib baik. Kita juga boleh melahirkan usahawan-usahawan produk menerusi program usahawan asnaf, barang-barang daripada asnaf. Kita juga boleh menjana ekonomi umat Islam sekitar kita. InsyaAllah, jangan takut. Pihak pemerintah, kerajaan, dia ada daya, dia ada dana. Dia boleh bantu. Tuan-tuan buka koperasi, SKM akan bagi suntikan awal.
50,000 insya-Allah boleh dapat kalau kena cara. 50,000. Tak campur lagi angkasa. Angkasa, Angkatan Koperasi Kebangsaan, dia ada konsortium koperasi karya Masjid Malaysia Berhad, dia panggil Konsormas. Yang mana pada masa ini ada 48 buah masjid seluruh Malaysia, dia masuk dalam Konsormas ini. Dalam Konsormas ini, dia buat meniaga dobi. Mungkin di tempat kita dobi tidak sesuai. Mungkin sesuai, itu kena kaji balik lah. Tapi dia orang buat dobi, dan dia buat dobi yang pertama di Pulau Pinang. Sambutan begitu bagus. Lepas tu dia buat car wash, cuci kereta. Itu pun sambutan begitu bagus. Sebab itu ayo kita sertai koperasi. Gunung Tahan sama didaki, Sungai Pahang sama direnang. Kalau kita bersatu hati, insya-Allah kerja yang susah boleh menjadi senang.